Okey. So kita masuk bahagian subtajuk 2.2 pembezaan ya. Okey, di sini dia cakap pembezaan peringkat pertama. Nanti kita akan belajar lagi pembezaan peringkat kedua. Itu maksudnya beza berapa kali ajalah. Okey, kita akan buat had itu berapa kali. Kalau pembezaan peringkat kedua, macam semalam kamu sudah buat kan? Tapak-tapak had itu, buat sekali lagi terhadap jawapan itu jadi peringkat kedua. Tapi kita akan tengok kemudian lah. So hari ini kita hanya akan tengok buat sekali punya saja, iaitu pembezaan peringkat pertama. Sebenarnya apa yang kamu buat sebelum ini okey, cikgu Sapadang. Apa yang awak buat sebelum ini di mana soalan saya, okey, cikgu suruh awak, okey, cikgu bagi y sama dengan 5x tolak 2. Cikgu suruh awak buat prinsip pertama itu kan, di mana awak dapat jawapan dy ds sama dengan 5 tu, di mana pada pendek langkah lah awak gunakan prinsip pertama. Okay. Yang inilah kita kata kita lakukan pembezaan peringkat pertama. Hanya untuk melakukan pembezaan sebenarnya kita jarang gunakan prinsip pertama yang kita belajar sebelum ini sebab panjang sangat. Itu sebenarnya lebih kepada nak beritahu kamu macam mana rumus-rumus yang cikgu senarai bawah itu datang. Okay. So kebanyakan masa apa yang kita akan buat bila soalan minta awak lakukan pembezaan, kamu akan pakai saja rumus, iaitu apa yang kita akan belajar pada minggu ini. Okay So kita pergi kepada pembezaan. So bila cikgu nak minta awak buat pembezaan, cara saya tanya soalan So cikgu mungkin bagi macam inilah. Cikgu bagi awak persamaan y sama dengan, lepas tu cikgu kata cari dy ds. Itu maksudnya cikgu tengah tanya awak, tengah suruh awak buat pembezaan. Okey, macam latihan minggu lepas, cikgu punya bunyi ialah cikgu kata bezakan. Okey, bezakan fungsi y sama dengan 5s tolak 2. Yang belakang tu cikgu kata dengan prinsip pertama itu kaedah lah, memang tak boleh pakai rumus. Okay, kalau tidak biasa kita akan kata bezakan ini. Okay, itu cikgu pakai ayat dia. Kalau cikgu tak nak pakai ayat dia, cikgu boleh bagi macam ini. Diberi y sama dengan 5s tolak 2. Lepas tu cikgu tak akan kata bezakan. Cikgu kata cari dy ds. Maksudnya sama dengan macam A tu. Ya, itu cara tanya soalan saja. Tapi kita faham bukan tiap-tiap kali persamaan akan bagi dalam bentuk y sama dengan kan. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk fungsi. Contohnya cikgu tulis diberi fx sama dengan 5x tolak 2. Maka kalau cikgu minta awak buat pembezaan, kali ini cikgu tak akan kata cari dy ds. Cikgu akan buat simbol ini. So bila awak nampak simbol ini maksudnya cikgu suruh awak lakukan pembezaan. Okey, sebelum ini cikgu nak tanya kamu, apa ini? Cikgu cari orang. Okey, apakah ini? Aizat? Simbol ini untuk apa? Aizat? Aizat? Halo, Aizat? Cikgu baca nama tak kenal ke? Aizat, mana you? Saya. Okey, apa simbol itu? Kalau macam kuasa negatif 1. Pernah nampak kan? Tak pernah nampak? Pernah. Apa dia? You belajar di sekolah lama you. Apa dia? Tak ingat? Tak ingat je. Tak apa. Ini awak belajar di sekolah lama you. Tak apa. Nuha tak ingat simbol ini? Fungsi songsang. Ya. So tolong bezakan dia fungsi songsang dengan pembezaan sangat mirip. Itu yang kadang-kadang bila dalam exam, bila cikgu bagi simbol tu, ada orang tak boleh bezakan itu tajuk apa. Yang ini ialah fungsi songsang. Okey, macam mana buat fungsi songsang? Awak kena buat ulang kaji sendirilah ya. Okey, ini fungsi songsang. Kalau simbol ini ialah simbol ini tengok beza Yang kalau ini pembezaan.
So dalam exam tolong awak bezakan. Sebab cikgu boleh keluar dua soalan. Cikgu boleh bagi soalan macam ini aja. Diberi Fs sama dengan 5S tolak 2. Cari F songsan S. Nampak lebih kurang sama kan? Beza itu saja. Beza ini saja. Beza ini sahaja. Tapi sebab beza ini, satu ialah soalan pembezaan, satu ialah soalan fungsi. Boleh So itu cikgu bagi peringatan kepada kamu lah supaya tak campur aduk dengan fungsi songsan. So cara bila cikgu nak tanya pembezaan ada pakai perkataan bezakan ataupun perkataan satu lagi ialah terbitkan. Itu pun maksudnya bezakan terbitkan. Lepas tu cikgu kata cari dy ds ataupun dalam bentuk fungsi cikgu bagi simbol macam tu. Okey, satu lagi cara cikgu tulis, cikgu biasanya kata ini orang yang paling malas. Malas nak cakap banyak-banyak. So dia tulis ini. Dia tulis macam ini aja. dx apa nak beza dia tulis di sini. So apa yang cikgu tulis di sini A, B, C, D, semua cikgu kena tanya benda yang sama. Tapi cara saya tanya soalan adalah berbeza. Boleh itu cara awak kena pasti macam mana soalan pembezaan itu ditanya. Okey, cara buat pula. So satu cara ialah kita boleh gunakan prinsip pertama seperti apa yang awak belajar pada minggu lepas. Tapi bagi saya kalau soalan tak mention nak pakai prinsip pertama, jangan pakailah. Membazir masa. Membazir masa sebab langkah banyak baru dapat satu yang simple. Itu cikgu bagi persamaan yang senang. Kalau cikgu bagi persamaan yang susah, lagilah panjang awak nak tulis. Kita kalau soalan tidak kata mesti gunakan prinsip pertama, tak payah. Kita gunakan saja rumus-rumus yang cikgu senarai pada nota kamu muka surat 3. Okay, di situ ada 7 rumus. Cikgu minggu ini cikgu akan terangkan 7 rumus ini. Kalau kamu tengok dalam buku rujukan kan mungkin tak ada begitu banyak. Sebab sebenarnya rumus 1, 2, 3 create daripada satu rumus sahaja. Tapi bagi saya dapati selalu pelajar ada masalah nak bezakan. So daripada awak nak belajar satu macam tu, cikgu terus ubah dia jadi 3 rumus. So kadang-kadang kamu dalam buku test ke, dalam buku rujukan kan mungkin tak nampak 3. Ada buku bagi 1 saja, ada buku bagi 2. Cikgu bagi 3 untuk memudahkan kamu. Okey, lepas tu ada rumus kalau melibatkan tanpa tolak, melibatkan darab, melibatkan bahagi dan melibatkan kuasa. Hari ini kita akan cuba kalau sempat kita akan buat 1, 2, 3, 4 lah. 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu mula dengan 1, 2, 3. Yang ini cikgu akan sekali terangkan kepada kamu sebab di sini ada benda yang awak perlu tengok. Cikgu akan terangkan ini sekali dengan kamu. So apa yang awak faham ialah di sini. Biasanya bila cikgu bagi persamaan, bila cikgu bagi persamaan, biasanya cikgu akan bagi persamaan itu Y dalam sebutan X. Macam contoh tadi, Y sama dengan 5X tolak 2. So cikgu akan bagi Y sama dengan dan dalam ini ada X. Okay, so kita fahamlah S ini ialah satu pemboleh ubah. Sebab cikgu mungkin boleh ubah soalan cikgu tak semestinya Y dalam sebutan X. Cikgu boleh bagi persamaan lain. Bila cikgu bagi persamaan lain, maka awak kena carilah di mana letaknya pemboleh ubah awak. So kalau sekarang cikgu bagi rumus ini semua untuk Y dalam sebutan X So apa yang awak perlu buat ialah sekarang bila cikgu bagi satu sebutan kepada kamu, yang awak perlu cari ialah dalam itu nampak tak X. Okay, contohnya rumus 3 awak akan nampak X. Rumus 2 pun awak akan nampak X. Tapi tidak untuk rumus pertama. Boleh? Okay. Lepas awak nampak X, benda kedua yang awak akan nak pergi cari ialah kuasa dia. Awak cari kuasa dia. So kalau kamu tengok rumus 3 saja awak nampak kuasa. Boleh?
Okey, rumus 1 langsung tak payah cakap lah sebab X pun tak ada. Okey, rumus 2, kita tak nampak kuasa dia kan? Tapi cikgu nak tanya kamu, sebenarnya ada kuasa tak? Sebenarnya ada kuasa tak? Nabila, Ada. ada kuasa berapa? Kalau kita tak nampak, kalau kita tak nampak kuasa, maksudnya kuasa 1. Okey? So, apa yang cikgu nak cakap di sini ialah kita akan gunakan rumus 1 kalau kita tak nampak okey? Rumus 1 bila kita tak nampak pemboleh ubah. Okey? Yang kedua ini, kita nampak pemboleh ubah tapi kita tak nampak kuasa. Yang ketiga ini, kita nampak pemboleh ubah, kita juga nampak kuasa. Okey, cikgu pakai istilah nampak. Cikgu pakai istilah nampak, okey. Sebab benda ini bukan benda itu tak ada, sebenarnya ada. Hanya kamu tak nampak. Benda ini sebenarnya ada. Hanya kamu tak nampak. Contohnya macam tadilah KS. Kamu seolah kita tak nampak kuasa kan, tapi macam kawan kamu katalah sebenarnya benda itu ada, iaitu kuasa 1. Hanya orang matematik tak tulis nombor 1, itu yang menyebabkan awak tak nampak. Begitu juga dengan rumus pertama. Rumus pertama mungkin awak kata, cikgu tak nampak pemboleh ubah, tak nampak kuasa. Dua-dua tak nampak kan? Tak nampak pemboleh ubah, tak nampak kuasa. Dua-dua tak ada. Tapi sebenarnya benda itu wujud. Benda itu wujud. Okey, apa dia? Siapa tahu? Dini tahu tak? Kosong. Kuasa kosong. Apa kuasa kosong? X. Untuk formula Sebenarnya 1. S kuasa kosong. Tapi kenapa kita tak tulis? Sebab S kuasa kosong ialah 1. So bila K darab 1, tinggal K. So benda ini sebenarnya wujud, hanya kita tak nampak aja. Okey. Boleh So cikgu padam benda yang tak nampak itu. Tapi tak apa. So bila cikgu tanya soalan ini, kamu sebenarnya memang boleh pegang macam ini. Nampak S tak? Nampak kuasa tak? Kalau awak punya jawapan cikgu tak nampak S, maka tak payah pening lah. Rumus 1 kita akan pakai. Kalau kamu kata cikgu nampak S tapi tak nampak kuasa, rumus 2 kita pakai. Dua-dua nampak, rumus 3 kita nak pakai. Tak payah pening sangat. Itu saja. So sekarang kita tengok cikgu nak notis mana ni kejap. Cikgu tanya awak. Kalau sekarang cikgu bagi kamu 4x kuasa 3. Okey, Wawa, rumus apa saya sepatutnya pakai? Wawa? 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 Tidur lagi ke? Wawa? Wawa? Okey, cikgu tukar orang. Syamimi, rumus apa sepatutnya cikgu pakai? Rumus 3. Rumus 3. So, apakah A kamu? Syamimi sambung jawab Apakah A kamu? 4. 4. Apakah N kamu? 3. 3. So, cuba you masuk ke dalam rumus. Masuk ke dalam rumus ini. 4. X kuasa 3. Okay, ada satu lagi N. Baru isi A aja kan? 4. 3. Pakai 3. X X. kuasa 3 tolak 1. Okey, ringkaskan. 12 X kuasa 2. Itu aja. So mula-mula awak kena pasti itu rumus yang mana satu.
Okay, so kalau awak kenal pasti dia ialah rumus 3, awak mesti kena tahulah apakah A awak, apakah N awak. Lepas tu masuk ke dalam formula. Hanya formula ini kena hafal sendiri. Okay, tidak dipekarkan dalam exam ya. Dan kalau siapa cepat sebenarnya boleh terus tulis jawapan saja. Boleh terus tulis jawapannya kalau awak boleh cepat nampak. Cikgu itu 4 kali 3, 12 lah cikgu. Kalau tulis boleh sebab dia tidak ada markah di tengah-tengah ini, dia terus markah kepada jawapan. Okey, cikgu tukar orang lagi. Cikgu bagi soalan 5 pi. Okey. Mustaqim, rumus mana sepatutnya saya pakai? Nombor 1. Rumus 1. Di mana kita memang tak nampak pun boleh ubah kan? So apa jawapan dia? Kosong. Kosong. Kalau rumus 1 senang. Tak kisah apa nombor tu, janji dia kalau rumus 1 jawapannya kosong. Okey. Ya. Okey. Daniel Adam, rumus mana nak pakai? Rumus 2. Rumus 2. Jawapan? 4 pi. Ya, okey. Sebab inilah, inilah kita punya K kan. So jawapan kita 4 pi. Senang aja kan? Okey, so kita tengok contoh-contoh yang cikgu senaraikan pada muka surat 4. Pada muka surat 4 ya. Okey. So contoh pertama. So boleh faham ya kenapa cikgu wakilkan dia semua dalam rumus 1? Sebab kalau kamu tengok 1A, 1B, 1C, 1D semua tak nampak X ya. Semua tak nampak X. So apa jawapan untuk semua ini? Dini? Kosong. Okay, tak payah fikirlah. Once kamu tahu dia ialah rumus 1, okay, ku kosong. Kosong. Habis cerita. Okay, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okay, so di sini cikgu masukkan dia dalam rumus 2 sebab awak nampak X. Tapi semua S itu awak tak nampak kuasa. Boleh? Okay. Tapi sekarang cikgu tak nak jawapan dulu. Cikgu nak tanya ialah, okay, apakah K kamu? Sebab dalam rumus 2 itu, dia ada K, dia ada, kita nampak S tapi tak nampak kuasa kan? Tapi sebelum cikgu nak tulis jawapan, cikgu nak tahu apakah K dia. Okay, apakah K dia? Syafiqah, 2A, apakah K dia? Banding dengan rumus dia KX kan? KX kan? So apakah K dia? Untuk 2A, Syafiqah? 5 ke teacher? Ya, 5. Okay, Alisa, untuk 2B, apakah K dia? 1. 1, okay. Dalam matematik kalau tak nampak nombor di depan tu maksudnya 1. Okay. Wadina, 2C? 1/2. Ya, okay. 1/2. Okay. Azira, 2D? 2/3. 2/3. So, bila kamu tahu ini ialah rumus 2, okay, so nak tulis jawapan, bila awak tahu apakah K, kita senang lah ya. So, 2A jawapan dia 5, 2B jawapan dia 1, 2C setengah, 2D 2/3. Sebab ikut rumus 2, bila kita lakukan pembezaan, kita akan dapat K. Boleh ya? Okay, sekarang kita pergi kepada yang rumus 3 punya. Yang rumus 3 punya. Sekejap ya. Okay. So, kali ini kenapa saya gunakan rumus 3? Sebab awak nampaklah kan, kita ada X. Kita ada S. Dan masa yang sama, kita nampak kuasa. Okay. Tapi kalau kamu tengok apa yang cikgu senarai di sini, ada sikit masalah. Sebab ikut rumus kita, kita sepatutnya dalam keadaan
AX kuasa N. Maksudnya benda ini sepatutnya duduk kiri kanan macam ini. Okay, kalau soalan 3, okey. Inilah kiri, inilah kanan. Tak ada masalah. Okay, soalan B. Macam mana tulis dia dalam keadaan kiri kanan macam ini? Okay. Siapa yang kena duduk di kiri? Siapa yang kena duduk di kanan? Supaya dia dalam keadaan AXN. Okey. Kiasadina? Kalau S kuasa 3/5, macam cikgu nak susun dia supaya dia dalam keadaan kiri kanan. Kiasadina, cuba. Ya. Tak apa, cuba. Tahu teacher. Tak apa, cuba. Sekarang benda ini macam atas bawah kan? Kamu rasa macam mana cikgu tulis di dalam keadaan kiri kanan? Ni maksudnya masih sama macam S kuasa 3/5. Cuba aja, salah tak apa. Dia tulis bahagi kat sebelah ke? Oh, maksud awak S kuasa 3 bahagi 5. Okey. Bahagi 5 maksudnya darab. Bahagi 5 maksudnya darab. Darab berapa? Bahagi 5? Bahagi 5 maksudnya bahagi 5/1. Kalau saya nak ubah operasi tu, sebab benda tu kalau letak kiri kanan, hubungan mereka ialah darab. So kamu kena fikirkan bahagi macam mana nak jadi darab. Bahagi 5/1 maksudnya darab -5. tak. Matematik sekolah rendah. Terbalik punya. 1/5 darab X kuasa 3. Okay. So bahagi 5/1 maksudnya 1/5 lah. So kalau kita nak ikut susunan atas itu, memang macam tadi awak yang cakap itulah. Kita tak tulis macam ini. Kita akan tulis, kita akan tulis D dx. Kita tulis 1/5 dulu, baru tulis X kuasa 3. Boleh? Okey teacher. Okay, itu cara tulis Mana katanya 1/5 sebab macam tadi awak kata bahagi 5. Bahagi 5 dalam matematik ialah darab 1/5. Okey, cikgu nak tanya. Memang selalu bila cikgu kata bahagi 5 kamu akan fikir negatif 5. Sebenarnya apa itu benda itu akan jadi negatif. Kenapa awak ada idea ini? Benda ini sebenarnya datang daripada indeks. Kalau sekarang cikgu punya ialah bahagi X kuasa 5. Maka inilah jadi darab X kuasa negatif 5. Dia punya kuasa. Ataupun kita kata benda ini kalau ada di bawah, bila awak nak letak dia di tepi tu, awak tulis S kuasa negatif 5. Itu yang awak terbayang-bayang dalam otak awak bubuh negatif. Sebenarnya itu ialah melibatkan nombor indeks. Awak nak naikkan dia ke atas atau menaikkan dia di tepi, dia punya kuasa kita bubuh negatif. Lihat. Ini sebenarnya masalah indeks kita pula. Itu juga kata indeks ialah kemahiran asas. So itulah katanya. Okey. Kita pergi kepada 2B nanti tak ada masalah, boleh buat sudah. Okey, kita pergi kepada 2C. Okey, 2C. 2C okey kan? Sudah kiri kanan. Okey, 2D. 2D. Okey, Nasra. Macam nak tulis supaya dia dalam kiri kanan? 5/6. 5/6. Okey, tepi nanti apa? Okey, darab apa? Kuasa negatif 2. Macam ni? X. Darab X kuasa negatif 2. Darab S cikgu tak tulis darab lah sebab tulis tepi itu sudah membawa masuk benda itu ialah darab. So 5/6 X kuasa 2 supaya dia dalam keadaan kiri kanan
Itulah cara kita buat itu yang kita pupur negatif ya. Tadi siapa ni? Suami Mimi ya. Itulah yang kita kata 2 jadi negatif 2. Di mana dia punya kuasa. Tapi yang tadi punya per 5. So tak adalah yang kata benda itu jadi negatif 5. Dia maksudnya darab 1/5. So bila kamu sudah berjaya tulis benda ini dalam kiri kanan, kita sudah nampak lah kan. Apakah A kita, apakah N kita. Lepas tu kita boleh pakai rumusan. Cikgu mula dengan AD soalan 3A soalan 3A. Apakah A kamu? 4 je. 4. Apakah N kamu? N 2. 2. Masuk ke dalam rumus. AD sambung. Okey. 4 darab 2 X 2 tolak 1. Kuasa Betul. 2 tolak 1. Kuasa 2. Betul. Ringkaskan. 8X je. 2 tolak 1 ialah 1. 1 tak payah tulis. Betul? Husna. Husna, 3B Husna. Apakah A kamu? 1/5. Sorry ya, tak tahulah komputer cikgu pun nak kenal. Memperontak lah dia. Ya. Sekejap ya. Tunggu kejap
Okey. So tadi kita berhenti di mana? 3B ya, betul? Kau tak ingat? Ya, teacher. Saya tulis balik itu tadi So D DS 1/5 X kuasa 3. Okey So apakah A kamu? 1/5. Okey, N kamu? 3. 3. Okey, sekarang kita buat Okey, masuk dalam rumus. 1/5 darab 3 X kuasa 3 tolak 1. Okey, ringkaskan. 3/5 X kuasa 2. Okey. So once kamu tahu itu ialah apakah A, apakah M, pakai rumus saja. Takut awak tak ingat rumus saja. Okey, kita pergi kepada 3C. Okey, Diana, 3C. Apakah A kamu? -1. Apakah N kamu? 4. Okey, masuk formula. -4. Negatif 4. Mana tata negatif 4? -1 darab 4. Okey. Kalau siapa cepat sebenarnya boleh tulis negatif 4, tak ada masalah. Hanya sebab permulaan tu cikgu tulis lengkap lah. Sebenarnya lama-lama awak boleh tak payahlah tulis, tak payah tulis begitu lengkap, tulis negatif 4 terus ya. Okey, sambung Diana. X kuasa 3. Okey, S kuasa 3 di mana dia datang daripada 4 tolak 1 Tapi sebenarnya memang boleh terus tulis jawapan ini kalau kamu mampu. Sebab untuk soalan jenis ini tidak ada markah untuk langkah. Okey. Okay, kita pergi kepada 3D. Tadi kita sudah kata dia dalam keadaan ini kan. 5/6 X kuasa negatif 2. Okey, cikgu minta Yusma Imran. Okey, apakah A dulu? 5/6. Okey, 5/6. Apakah N kamu? Negatif 2. Negatif 2. Okey, masuk formula. 5/6 darab negatif 2. Okey. X negatif 2 tolak 1. Okey, ringkaskan. Ringkaskan Yusma. Negatif 5/3 X negatif 3. Okey. So kamu boleh tulis jawapan macam ini pun boleh. Kalau siapa nak bawa dia turun jadi S kuasa 3 pun boleh. Okey. Tapi kalau kurang pasti tak payahlah. Tak payahlah. Daripada benda itu nanti jadi salah Awak boleh tulis macam S kuasa negatif 3 mencukupi. Okey, boleh ya? Okey, sekarang kita pergi kepada rumus yang keempat. Rumus yang keempat. Sebab rumus keempat sebenarnya macam tak ada rumus. Rumus keempat mengatakan kalau dia dalam bentuk tanpa tolak, apa yang awak buat? Bezakan 1 demi 1. Okey, apa maksudnya? Kita pergi tengok contoh untuk keempat punya. Sorry ya, cikgu cepat sikit. Okey, kita tengok contoh yang keempat ini. Okey, contoh yang keempat ini. So kalau kamu tengok untuk contoh yang keempat ini, cikgu sebenarnya ada 4x kuasa 2, cikgu ada 5x, kemudian cikgu ada 1. So ikut rumus bezakan 1 demi 1. Maksudnya awak bezakan ini. Awak bezakan. Awak bezakan ini. So untuk bezakan ini kita balik kepada tadilah. Rumus mana sepatutnya saya pakai? Cikgu cari seorang tolong jawab soalan saya. Aizuddin ada? Tadi saya tak jawab soalan saya. Aizuddin masih ada? Hidup lagi Aizuddin? Aizuddin? Okey. Ama? Ya. Rumus 3. Okey, rumus 3. Kalau rumus 3, apakah A kamu? 4. Okey, apakah N kamu? 2. Okey, so bezakan? 4
darab 2 X kuasa 2 tolak 1. 2 tolak 1. Okey ya? Lap- Okey, kita pergi yang kepada, you nak ringkaskan dulu ke you nak buat yang kedua dulu? Ringkas Ringkas dulu, okey boleh? Kita ringkaskan dulu. So tapak apa? 8X 8X. Habis. Ah. Yalah 2 tolak 1 ialah 1, tak payah tulis. Okey, sekarang kita buat Amal masih ikut Okey, rumus apa kali ini? rumus 2 Nombor 2. So apakah K kamu? 5 5. So bezakan? Bezakan tak apa-apa. 5 Kalau rumus 2, 5 tak apalah 5 itulah, tak apalah K tu. Okey ya? Okey, ini pakai rumus apa? 1 Rumus 1. So jawapan? kosong. Kosong. Itu maksudnya bezakan 1 demi 1. Kalau ada 3, kita akan buat pembezaan 3 kali. Okey, lepas itu hubungan 1 ialah tambah 1. So kita yang ini masih ikut tanpa tolak masih ikut. Okey, dia sini. Okey. So kalau dia tambah, mana saya tulis tu? Dia tambah, kita pun masih tambah. Dia tolak, kita pun masih tolak lah Hubungan ini kita masih ikut tanpa tolak. Tanpa tolak ini masih ikut. Okey, ringkaskan. Ama. So, depan tu 8X. Yang belakang ni? 8X tambah 5. Tambah 5. Okay. So, dalam exam sebenarnya cikgu hanya perlu nampak ini dan inilah. Yang tengah-tengah itu A apa, N itu tak payah tulis, tak apa Hanya cikgu buat penerangan tu, cikgu tulis benda ini. Okay. Sampai satu tahap bila awak boleh cepat, sebenarnya boleh terus bagi saya jawapan 8S tanpa 5. Okay So kita pergi kepada 4B 4B. Syasha cuba 4B. Okay, so di sini ada satu ialah 4X. Ada satu ialah X kuasa 4 Syasha. Okay, yang pertama ini pakai rumus berapa? 2. Rumus 2. So apakah K kamu? 4. 4. So kalau awak bezakan, apa jawapan dia? 4. 4 lah Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Kita tengok yang kedua. Itu rumus apa, Syasha? 3. 3. So apakah A kamu? Negatif 1. Okey, kalau kamu cakap negatif 1 maksudnya kamu ambil sampai sini. Boleh Boleh juga. Tapi kalau kamu ambil sampai sini, awak kena faham apa hubungan antara dua ini? Tolak. Tambah. Sebab awak bila cikgu suruh awak bezakan yang kedua itu, awak ambil sampai negatif X kuasa 4 kan? Maka kamu kena faham antara dua yang cikgu bulat itu hubungan mereka ialah tambah lah. Sebab negatif awak sudah ambil. Boleh Tak salah kalau awak kata A awak ialah negatif. Tapi awak kena faham lah, awak sudah ambil dia ke dalam sebutan kedua awak. So nanti bila cikgu tanya apa hubungan dua bulatan tu, awak jangan kata hubungan dia tolak sudah. Hubungan dia sudah jadi tambah. Faham cikgu nak cakap apa, Syasha? Faham. Okay. So A kamu negatif 1. Apakah N kamu? 4. 4. Okay, masuk rumus. Negatif 1 darab 4. Okay, sambung. X 4 tolak 1. Kuasa 4 tolak 1. Okay. So ringkaskan. Negatif 4X kuasa 3. Kuasa 3 Yang ini masih 4 lah So ini sudah tak payah ringkas apa-apa. Dan hubungan antara mereka, hubungan antara mereka ialah tambah. Hubungan antara mereka ialah tambah. Okay, ringkaskan. 4 tolak 4X kuasa 3. 4 tolak 4S kuasa 3. Boleh Okay, kita pergi kepada D. Okay, D, dia sini ada dua sebutan.
Kemudian kita kena ruangan besar. Kita turun kejap. Ya. Okey, kita ada dua juga. Satu ialah ini. Satu ialah ini. Tapi dia ada masalah sikit sebab dia bukan dalam keadaan tepi. Dia dalam keadaan atas bawah. So sebelum kamu nak lakukan pembezaan, okay, sebelum kamu nak lakukan pembezaan, kita kena tulis dalam keadaan tepi dulu. Okey. Saya pun tak ingat siapa tak pernah panggil lagi. Semua sudah kena panggil kot. Auni? Auni? Okey, S kuasa 3/5 kalau saya nak tulis dalam keadaan tepi tu, macam mana cikgu tulis? 1/5 darab 3 X kuasa 3 tolak 1. Semula. 1/5 darab 3 nanti beza, takut kawan kamu tak dapat. Awak tulis dalam keadaan tepi dulu. Sebelum dalam keadaan tepi tu, awak sudah buat pembezaan kan? Yang awak cakap ini. Ini awak sudah buat pembezaan kan? Tapi mula-mula awak susun dia dalam keadaan tepi dulu. Faham maksud saya? Macam ini. Kejap, cikgu keluar atas sikit. Sorry ya. Atas ke bawah? Ya, atas. Macam ini. Buat ini dulu. Ni. Faham? Faham. Ya, okey ya. Sebab takut ada kawan tak nampak nanti. Okey, jom. 1/5 X kuasa 3. Okey. Untuk bulatan yang kedua, 3 X kuasa negatif 2. okey. Sekarang baru kita buat So kita ada bulatan pertama dan bulatan kedua. Okey, untuk bulatan pertama, so rumus 3 lagi pakai betul ni. Okey, sambung. 1/5 darab 3, kemudian X 3 tolak 1. okey. Nak ringkas dulu ke nak buat belakang dulu? Belakang dulu saja. Okey, belakang dulu Okey, belakang dulu. Okey, buat. 3 darab negatif 2 3 darab negatif 2. X kuasa negatif 2 tolak 1. Okey. So hubungan antara mereka hubungan antara mereka ialah tambah lah ya. Ialah tambah. Ya. Ialah tambah. Jelaskan. 3/5 X kuasa 2. Okey, betul. Sambung. Tolak 6X kuasa negatif 3. Okey. Boleh lagi? Boleh lagi? Okey. So itu jawapan dia. Okey. So kalau melibatkan tanpa tolak, sebenarnya tak ada apa yang susah. Kita ada berapa sebutan, kita bezalah berapa kali. Dan setiap kali tengok setiap sebutan tu, kita akan tanya balik lah. Ada S tak? Ada kuasa tak? Untuk mengetahui kita nak jatuh dalam rumus 1, 2 ataupun 3. So itu yang cikgu ajar hari ini. Rumus 1 sampai rumus 4. Dan latihan untuk hari ini ialah latihan ialah latihan 2.2 pada muka surat 6. Okey, lompat-lompat sikit Kita buat soalan 1A, B, E, F, G. E, F, G. Alamat. Okey, di sini sebab jawapan dia dalam bentuk ungkapan. So nanti bila awak type dalam handphone ada masalah kan. So cikgu akan bagi pilihan banyak-banyak pilihan A, B, C, D, E sampai K pun ada cikgu bagi So kamu pilih jawapan yang sama dengan jawapan awak. Kalau yang cikgu senarai itu tak ada pun satu sama dengan jawapan awak, cikgu memang sediakan satu. Semua tak sama. So awak tick di situ.
Awak tip di situ sebab kamu ingat kita bukan nak tahu berapa markah saya. Kita nak tahu kita buat betul ataupun salah. So kalau awak punya memang tak sama, awak tulis saja. Tak sama. Nanti cikgu akan minta awak bagi jawapan, nanti kita tengok apa masalahnya. Faham ya? So ini latihan untuk hari ini. So kelas sampai sini untuk hari ini. Kehadiran semua orang cikgu sudah ambil. So kalau kamu nak leave, boleh leave lah. Kalau nak tanya apa-apa, boleh tanya. Thank you, teacher. Okay, bye. Thank you, teacher. Bye, Thank you, bye. teacher. Okay, bye, bye. Thank you, teacher. Bye. Wawa tidur lagi ke Wawa?